Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurusi yang dikasihi, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat lagi meneruskan sesi perbincangan kita berkenaan dengan ilmu hadis. Dan untuk sesi seterusnya kita akan membincangkan beberapa kaedah ataupun usul di dalam mentasihihkan ataupun mentadhaifkan hadis dari sudut riwayat. Di dalam sesi sebelum ini perbincangan berkenaan dengan tashih ataupun tadhaif hadis dari sudut dirayah yang disampaikan oleh Maulana Asri sebelum ini. Jadi di dalam sesi yang akan saya bincangkan sekejap lagi dari sudut riwayat. Baik, kita tengok kepada kertas kerja. Hadis antara makbul dan mardud, iaitu dari sudut riwayat. Kemudian muqaddimah dia tu iaitu bila mana seseorang itu dapat memahami memahami ilmu mustalah hadis, maka dia dapat membuat perbezaan sesuatu hadis di antara makbul ataupun mardud. Mana sesuatu hadis, sama ada hadis itu boleh diterima ataupun tidak boleh diterima. Dan dengan ilmu sedemikian, dengan pemahaman yang sedemikian akan dapat menyelamatkan seseorang itu daripada berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tidak akan termasuk dari kalangan orang yang berdusta atas nama Nabi. Jadi tujuan ulama kita membuat usul ataupun kaedah-kaedah di dalam mengenali hadis antara makbul ataupun mardud adalah tujuannya adalah untuk menjaga agama ni. Untuk menjaga agama, kerana kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan teras kepada agama ni. Kesilapan di dalam menerima sesuatu yang tidak betul akan menyebabkan berlaku perubahan di dalam agama. Dan menolak sesuatu yang sepatutnya diterima di dalam agama ni akan menyebabkan kekurangan di dalam agama. Kerana itu penting kepada kita memelihara, menjaga sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting sangat. Jadi pemeliharaan tu dari sudut tadi, mana memastikan bahawasanya benda yang kita bawa ni sampai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam satu hadis baginda bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Mana sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Setengah syurah mengatakan maksud dia walaupun sedikit yang kita ketahui kita sampaikan kepada orang lain. Tetapi sesetengah syurah yang lain pula, bahkan banyak juga kitab syarah hadis mengatakan maksud di situ bulugh, balighu, iaitu bulugh maksud dia intihau syai' ila ghayatihi, mana sampainya sesuatu kepada hujungnya. Sampainya sesuatu kepada hujung, kepada pangkal, kepada asalnya. Jadi di dalam agama, asal kepada agama, pangkal kepada agama, hujung agama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna apa yang kita nak pegang, bermakna di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kita supaya pastikan sampai daripada dia apa yang kita nak pegang di dalam agama ni, walaupun satu ayat, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, pastikan benda itu sampai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kena pastikan. Ni kita pasti sampai daripada Nabi. Sampai itu berdasarkan kepada sanad yang sahih. Baik. Kita tengok kepada kertas kerja. Muka surat 2.
tengok atas tu. Kerana itulah ulama-ulama hadis telah menyusun ilmu usul hadis yang lebih dikenali dengan ilmu mustalah hadis untuk menentukan kaedah penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu hadis. Lalu mereka membahagikan hadis kepada dua, iaitu hadis makbul yang diterima dan mardud yang ditolak. Bersesuaian dengan matlamat ulumul hadis, iaitu mengetahui serta membezakan antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Jadi ulama mana menyusun ilmu mustalah hadis tujuannya untuk itu, untuk memastikan antara yang sahih dengan tidak sahih. Sebab apa? Sebab tadilah Nabi nak suruh pastikan benda yang kita nak sampaikan berkenaan agama ni benda yang betul-betul datang daripada dia. Nombor satu, hadis makbul, iaitu hadis yang mempunyai sifat-sifat penerimaan sesuatu hadis mengikut tahap penerimaannya, sama ada peringkat tertinggi ataupun tidak, dan ia terbahagi kepada sahih dan hasan. Itu makbul. Kemudian mardud pula hadis yang tidak menepati syarat-syarat penerimaan tersebut dan ia tidak mempunyai pembahagian, kerana tidak perlu diterjihkan di antara sesama hadis mardud. Namun begitu pendapat ini dibantah dengan alasan di kalangan hadis mardud ada yang boleh diamalkan ataupun tidak boleh. Jadi di kalangan ulama ada yang mengatakan hadis mardud yang ditolak ni tak perlu bahas. Dia ni peringkat mana tak perlu bahas. Sebab bila mana sudah ditolak, kira tolak. Tetapi setengah ulama kata ada lagi perbezaan. Sebab di antara hadis mardud ada yang ma'mul, ada yang ghairu ma'mul. Ada yang boleh diamalkan dan ada yang tidak boleh diamalkan. Mana di kalangan hadis dhaif ada yang boleh kita amal, ada yang tidak boleh diamalkan. Kemudian begitu juga hadis dhaif ini kadang-kadang boleh menguatkan satu sama lain. Kita tengoklah punca kedhaifan. Kadang-kadang dhaif itu kerana munqati'. Munqati' itu tidak terlalu munqati' itu kerana punca dia, antaranya punca kadang-kadang seorang tabi'in dia tidak sempat dengan satu zaman. Seperti kita kata dia tidak sempat dengan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tak sempat. Dia sempat dengan zaman Sayyidina Uthman. Dia cerita berkenaan dengan cerita zaman Sayyidina Umar. Dia tu thiqah, orang baik, thiqah. Jadi dhaif dia tu kita nak klasifikasikan tahap mana. Adakah nak tolak terus? Walaupun perawi itu semuanya thiqah, nak tolak terus, ataupun masih boleh lagi dijadikan sebagai sokongan kepada riwayat-riwayat yang lain, yang mungkin ada satu riwayat, yang mungkin ada riwayat yang mutarib, bercanggah. Lalu satu riwayat tidak ada sokongan dan satu lagi ada sokongan, seperti hadis tadi. Dhaif dalam bentuk tadi, munqati', iaitu munqati' dari sudut tu saja. Macam mana? Jadi kerana itu setengah ulama mengatakan di antara hadis dhaif pun dia ada kelas-kelas dia, ada martabat dia. Ada yang boleh dijadikan sebagai sokongan, sebagai mutabi', sebagai syahid. Ada setengah tidak boleh langsung dijadikan sebagai untuk menguatkan hadis yang lain. Kemudian perbahasan berkenaan dengan topik ini adalah di antara perbahasan yang penting di dalam ulumul hadis. Ini adalah perbahasan yang sangat penting, perbahasan yang paling utama ni. Jarh wa ta'dil ke apa ke, semua duduk bawah dia. Sebab tu bila anak diminta buat kertas kerja ni, seminggu tak boleh nak buat. Duk fikir, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Jadi nak buat tu tinggi sangat ke, rendah sangat ke, basic sangat ke? Kata yang datang ni sudah ada asas ulumul hadis, sedikit sebanyak ada asas mustalah hadis. Jadi nak buat rendah sangat kan tak boleh pula. Nak buat tinggi, jadi serba salah. Tapi alhamdulillah lah dapat juga anda buat secara ringkas sedikit. Jadi untuk mengetahui syarat-syarat penerimaan dan penolakan terhadap sesuatu hadis, maka hendaklah dinilai berdasarkan kepada usul yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama hadis. Namun begitu, tasahih dan tad'if terhadap sesuatu hadis adalah merupakan sesuatu yang ijtihadi. Sebab tu kita tengok ada perbezaan di kalangan ulama. Kadang-kadang ulama ni kata yang ni sahih, yang ni dhaif, ada perbezaan. Kemudian mana kita nilai perbezaan pendapat tersebut, kerana masalah tasahih dan tad'if ini adalah
perkara ijtihadi. Termasuk di dalam perkara ijtihadi. Sebagaimana perkara masalah fiqh juga. Masalah fiqh, mana setengah ulama kata yang ni tepat, yang ni tidak tepat, yang ni betul, yang ni tidak betul. Kemudian bagi kita nilai. Kita nilai mana yang lebih menepati. Seperti di dalam fiqh kita kata mana yang lebih menepati dalil dan mana yang kurang menepati. Begitu juga yang ini, mana yang lebih menepati usul dan mana yang kurang menepati. Kemudian dia adalah mungkin perkara ni dan perkara tu mungkin tidak perlu dibahaskan di sini. Kemudian adalah dari segi tasihih tad'if mengikut zaman tu dia adalah kalau tasihih di antara dua orang ulama rijal kita kata ulama jarh wa ta'dil, mana yang ni mutasyaddid, yang ni mutasahil ataupun yang ni mu'tadil, di antara yang terlalu keras dengan yang sederhana, yang mana sederhana. Jadi kalaulah di antara dua ni mana yang kita nak terima, kalau yang ni dia tad'if menolak mentajrih, yang ni terima, maka kita terima yang mu'tadil. Itu kaedah umum, walaupun kadang-kadang kaedah tu tidak boleh dipakai juga. Mana kena tengok keadaan. Jadi mungkin yang tu kita tak bincanglah di sini. Itu peringkat agak itu sikitlah. Mana nak membezakan di antara hakim dengan ulama yang sezaman dengan dia, nak bezakan di antara kita kata Syu'bah dengan ulama zaman dia, ulama jarh wa ta'dil yang lain di zaman dia tu. Muhaddits Zafar Ahmad Uthmani telah mengemukakan beberapa contoh kata-kata ulama dan contoh-contoh hadis yang diperselisihkan oleh ulama berdasarkan ijtihad masing-masing. Jadi yang ni ada nak bawakan rujukan dia. Jadi yang ni kalau boleh baca baguslah. Ni adalah qawaid fi ulumil hadis sebagai muqaddimah kepada kitab I'la'us Sunan. Usul dan kaedah di dalam mentasihih dan mentadhaif sesuatu hadis. Pensahihan dan pendhaifan terhadap hadis adalah suatu tugas yang sangat rumit. Ini adalah suatu tugas yang sangat susah. Sangat rumit. Bukan benda mudah ni. Bukan kalau sekadar belajar sikit-sikit dah boleh nak mentasihih, boleh nak mentadhaif dengan mudah. Tidak boleh. Ini satu tugas yang rumit. Tetapi kalau kita menyandarkan kepada pendapat ulama, kita kata ulama ni kata dhaif, ulama ni kata sahih, itu tak apa. Tak apa, sekadar kita bergantung kepada seseorang ulama. Seperti kita kata, yang ni ditasihihkan oleh Albani, yang ni ditadhaifkan oleh Albani ataupun oleh Syu'aib Al-Arnaud dan macam-macam lagi. Itu tak apa lagi. Tapi kalau kita nak buat keputusan sendiri, itu bukan suatu tugas yang mudah. Tugas yang tersangat rumit, susah. Yang ni memang nak belajar seperti yang saya sebut sebelum ni lah, yang dalam perbentangan semalam, mana ilmu alat tu kena ada dah dulu, ilmu tu. Lepas tu ilmu usul yang lain pula. Mana bukan setahun dua. Mana nak mencapai tahap mensahihkan dan mendhaifkan, bukan suatu pengajian setahun atau 2 tahun. Pengajian yang lama, kemudian selepas daripada tu kena ada mumarasah pula. Ada biasa dengan ilmu hadis ini, hidup dengan hadis. Tidur bangun pun dengan hadis, dengan usul ulum hadis. Barulah tu pun tak tahu lagi boleh ke tak. Tu mana suatu tugas yang sangat rumit. Kerana itu, orang yang ahli di dalam bidang ini mestilah mempunyai ilmu yang sangat luas dan mendalam, serta dapat menguasai ilmu-ilmu asas yang diperlukan. Disebabkan oleh tugas ini begitu rumit, maka Hafiz Ibn Salah di dalam muqaddimahnya telah mengatakan bahawa pensahihan dan pendhaifan ini telah pun terhenti selepas kurun kelima hijrah, dan siapapun tidak mempunyai hak untuk melakukan tugas tersebut. Sebab tu Hafiz Ibn Salah dia kata tak boleh. Selepas kurun kelima tidak boleh lagi melakukan pentashihan ataupun tad'ifan terhadap hadis, tidak boleh. Tidak ada kelayakan untuk umat kemudian. Itu pendapat dia. Tetapi walau bagaimanapun, mana ulama lain pula dia himpunkan pula pendapat Ibn Salah yang sebenarnya bukan maksud gitu. Dia sendiri pun ada mentashih dan mentad'if. Ada pula.
Namun begitu jumhur ulama menyalahi pendapat tersebut. Pendapat yang lebih tepat, pensahihan dan pendhaifan bukan suatu tugas khusus mana-mana zaman, bukan tugas zaman. Mana bukan berbentuk mana ilmuwan zaman, bukan. Mana terbuka. Terbuka. Tetapi bila mana seseorang itu mampu dengan mempunyai ilmu dan kefahaman yang diperlukan, dia boleh membuat keputusan terhadap sesuatu hadis, mana berdasarkan kaedah yang telah ditentukan. Mana ulama dulu telah tentukan kaedah-kaedah. Kalau dia dapat ada ilmu alat cukup, pengajian cukup dan sudah lama dah main dengan hadis ni, dengan ulum-ulum hadis, dengan jarh wa ta'dil dan macam-macam lagi, mana dia sampai tahap dia boleh melakukan pentashihan, buat kajian sendiri, boleh. Mana tidak berkait dengan zaman. Ternyata selepas kurun tersebut tetap ada ulama yang mentashih atau mentad'if hadis-hadis seperti di bawah ni Hafiz Zahabi dan seterusnya tu. Dan perkara ni juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Mana Imam Nawawi selepas daripada menukilkan kata-kata Ibn Salah tersebut, dia buat komentar dia sendiri. Mana beliau memberi komentar, mengikut pendapat yang lebih kuat di sisi saya, harus bagi orang yang mampu serta mendalam pengetahuannya, orang yang mampu ada kemampuan untuk mentasahih dan mentad'if, maka dia boleh melaksanakan tugas tersebut, tak kira zaman mana sekalipun. Jadi mana kita tidak boleh nak kata ini khusus untuk zaman dulu, zaman ulama-ulama salaf ke apa ke, tidak. Sampai sekarang pun boleh, tapi syarat, itu syaratnya. Kita tengoklah. Semalam kita dah tengok macam mana ilmu alat yang diperlukan. Kemudian kita tengok pula ilmu dirayah tadi macam mana. Sebelum ni pun mungkin selepas daripada ni kita akan tengok pula dari segi jarh wa ta'dil, macam mana cara jarh wa ta'dil itu sendiri apa dia. Mana bukan sesuatu yang mudah. Walaupun begitu, tugas ini bukanlah semudah yang disangka. Ini diakui oleh Syekh Nasiruddin Albani. Bila mana dia sebut di dalam kitab dia yang saya bawa di bawah ni, di antara perkara yang sepatutnya disebutkan, mana disebutkan sesuai dengan perbahasan ini, ada jatuh tu, disebutkan mana sesuai dengan ini, bihadhil munasabah, mana sesuai dengan perbahasan yang sedang dibahaskan oleh beliau ni di dalam kitab dia tu, adalah hadis hasan, sama ada li ghairih, begitu juga li dzatih, adalah merupakan antara ulum hadis yang paling halus dan rumit, kerana asas perbincangan keduanya adalah perawi-perawi yang diperselisihkan oleh ulama, antara yang dipercayai, antara yang thiqah dan dhaif. Mana antara hasan li ghairi dan hasan li dzati. Sebab hasan sekejap lagi kita akan jumpa lah. Mana yang ni antara tugas yang sangat rumit. Hasan li dzati, mana hadis itu sendiri hasan. Kita nak jadikan sesuatu hadis yang dhaif sebagai hasan li ghairi, itu suatu tugas yang sangat rumit. Sebab apa? Sebab perawi kedua-dua hadis itu adalah perawi yang diperselisihkan oleh ulama. Setengah ulama kata perawi ini thiqah, setengah kata tidak, setengah kata lafaz tauthik dia tu rendah, dia lemah, macam-macam lagi. Yang ni akan kita jumpa di dalam perbahasan jarh wa ta'dil. Oleh itu tidak mungkin untuk dihimpunkan antara kedua percanggahan tersebut atau ditarjihkan satu pendapat ke atas pendapat-pendapat yang lain, kecuali orang yang mempunyai ilmu berkenaan dengan usul hadis, kaedah-kaedahnya, benar-benar mengerti ilmu jarh wa ta'dil, serta ilmu tersebut sudah menjadi tugasannya beberapa lama daripada umurnya, dan ia mengambil manfaat daripada kitab-kitab takrish, kritikan pengkritik hadis, kemudian dapat menilai antara ulama yang mutasyaddid dan ulama yang mutasahil dan yang mu'tadil. Dia boleh nilai, ni ulama ni mutasyaddid, ulama ni mu'tadil, ulama ni mutasahil. Dia boleh nilai dia yang tu. Nak nilai yang tu pun mana memang kena sebati ilmu hadis tu. Hari-hari duduk main dengan hadis. Barulah kita boleh nilai, ulama ni dalam bab ni, dalam masalah ni dia kerah. Yang ni mutasahil. Bukan suatu yang mudah. Di antara mereka, sehingga dia tidak terjerumus di antara berlebih-lebih dan cuai di dalam tugas ini. Mana supaya dia tidak jadi telajak dan kurang. Mana pertengahan, tepat di dalam tashih dan juga tad'if.
Jadi ini adalah suatu perkara yang rumit dan jarang orang sampai kepadanya serta memperolehi hasilnya. Jadi ini pengakuan daripada Syekh Nasruddin Albani. Dan beliau telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan jayanya. Walaupun ada sedikit sebanyak kekurangan, itu biasa. Manusia tidak boleh lagi daripada kekurangan. Orang lain kritik dia, orang lain yang pengkritik itu pun ada juga kurang dia. Begitulah. Cuma masing-masing bagi kita, mana kita boleh menilai perkara tersebut. Seperti tadi yang Maulana Asri sebut tadi, antara hadis yang ditasahihkan oleh Albani tetapi sebenarnya tidak sahih. Seperti hadis kambing makan ayat Quran itulah. Jadi dia sudah bagi hujah-hujah dia. Cuma boleh nilai. Masing-masing boleh menilai. Kemudian kerana itu ulama hadis telah mengemukakan beberapa usul serta kaedah di dalam mentasahih atau mentadhaifkan sesuatu hadis. Kemudian nombor satu yang paling utama iaitu merujuk kepada sanad ataupun matan. Mana dari sudut riwayah dan juga dirayah. Riwayah dan dirayah itu usul yang utama di dalam menilai sesuatu hadis. Jadi perkara ni masih terlalu baru sebenarnya di tempat kita ni. Di Malaysia ni masih terlalu baru. Sebab tu hadis-hadis yang palsu begitu banyak tersebar di kalangan kita. Sebab tidak menilai dari sudut ilmu hadis yang paling utama, iaitu penilaian berdasarkan riwayah. Lebih-lebih lagi dirayah jauh lagi. Riwayah pun tak ada. Sebab tu kita tengok mudah yang ni yang ni hadis, yang ni hadis. Nanti kita jumpa bulan Rejab pula, yang ni hadis bulan Rejab, sembahyang raraib lah apalah, macam-macam lagi. Jadi semuanya hadis. Tidak dinilai. Sebab apa? Sebab disiplin penilaian terhadap ilmu hadis tidak wujud di dalam masyarakat kita. Baru. Masih lagi baru. Kalau kita nak cakap benda ni kepada masyarakat, dia kata, sibuk dengan hadis, sibuk. Tok guru tu buat. Habis kita senyap. Tak boleh kata apa. Kita berbuih 2 jam kita bagi. Ni begini. Kita kata, ni bulan Rejab ni gini. Kita bawa ni kitab maudu'ah. Kita bawa 2-3 kitab maudu'ah. Ni, tunjuk. Ni perawi dia. Dia berkata, Tok guru tu kata tak apa. Habis tutup kitab kita. Balik. Itu tradisi ilmu di tempat kita. Tahap tu. Jadi nak kenal riwayah, dirayah, usul, matan, sanad tu jauh lagi. Tetapi inilah usul yang utama. Nombor 1. Inilah usul yang utama. Nak reti menilai sesuatu hadis berdasarkan hadis itu ada tempat sandaran dia, tu pun tak tahu lagi. Mana disiplin, mengikut disiplin ulama hadis, setiap hadis yang dikatakan hadis mesti ada tempat sandaran dia. Kitab rujukan dia, kitab induk. Ini riwayat Bukhari, ini riwayat Tirmizi, tu pun tak tahu lagi. Tu pun tak boleh nak beza lagi masyarakat kita. Kira kalau sebut hadis, kira hadis. Tak kira dah daripada mana, ada rujukan ke tak ada, tak kira dah. Bila mana sebut hadis, hadis. Al-hadis, habis kita. Tak tanya dah. Hadis tu riwayat mana? Apatah lagi nak usul, nak selidik, nak tengok sanad dia, tu jauh. Cukup jauh. Di dalam masyarakat kita. Tetapi kita mesti usaha. Mana usaha biar pemahaman masyarakat kita di dalam masalah agama ni tidak boleh main macam cerita Pak Pandai, cerita hang tuah gitu ya. Tak boleh. Kena ada sandaran. Sandaran utama mula-mula sekali pastikan ada kitab rujukan. Kitab induk tu ada. Daripada kitab mana? Mula-mula sekali. Yang kedua, kalau lebih lagi, nilai dari sudut sanad. Kemudian lebih lagi, nilai dari sudut matan. Walaupun tu agak payah. Tapi mana paling kurang, ada tempat sandaran kitab rujukan. Yang tu pun tak apa tu. Boleh, masyarakat boleh faham yang tu pun. Mujur dah tu. Dia boleh faham. Kalau kata hadis, kitab mana tu? Riwayat mana tu? Kalau yang tu pun tak apa dah. Sudah, cukup dah. Sudah dah. Ni nak cerita riwayat ke perawi, tak tahu mana tu. Tak tahu, jauh lagi tu. Jadi sebab saya ada mengajar masjid-masjid dekat sekitar Kota Baru. Banyak jugalah. Penuhlah seminggu tu. 1 malam je. Ni tu ada 2 masjid tak nak letih. Tinggal 4 lagi. Jadi kita tahulah masyarakat tu macam mana.
Macam mana? Dia tahu kita ada hujah tapi dia tak boleh ikut. Sebab apa? Sebab tok guru kata. Habis. Kalau tanya hujah, ustaz hujah memang. Tapi tok guru kata. Habis. Hujah dengan tok guru tu lebih tok guru. Habis. Kita pun tutup kitab balik. Habis. Dia sebut tok guru tak apa dah. Dia tak sebut tok guru mana pun tak apa dah. Tok guru. Tok guru tu sudah cukup. Baik. Kemudian 1.1. Usul yang merujuk kepada sanad dikenali dengan usul riwayah. Yang ini yang akan kita bincangkan. Dan yang merujuk kepada matan dikenali sebagai usul dirayah. Kemudian hadis makbul yang diterima berdasarkan kepada dua usul ini terbahagi kepada sahih dan hasan, sama ada li dzatih ataupun li ghairihi. Cumanya biasanya sesuatu hadis bila mana makbul pada sanad, bila mana sanad dia tu sudah baik, sahih dari segi sanad, biasanya matannya juga sahih. Biasanya begitu. Kalau sesuatu hadis matan dia tu agak menimbulkan kemusykilan, tidak sahih dari segi matan, dari segi dirayah seperti tadi, mesti biasanya sanad dia ada masalah. Biasanya sanad dia ada masalah. Yang tu kalau kita nak nilai itu susah, memang cukup susah. Seperti tadi kita kata macam hadis tadi. Tafarrudat Ibnu Ishaq. Yang tu ulama-ulama mana tidak terima. Tidak terima tu mesti ada penyakit dia tu. Mesti dia tu sendiri ada masalah. Kalau tidak, mestilah tafarrudat dia pun diterima kalau dia tu molek. Tapi jadi mesti ada masalah dia tu. Kemudian kalau matan tu ada masalah dirayah dia tu, kadang-kadang sanad tu sahih dah, betul dah. Tetapi nilai pula dari segi perawi tu, di kalangan perawi tu adakah perawi sebelum dia ambil zaman mana, masa dia mukhtalif, masa dia bercelaru ke tidak bercelaru, ada pula yang tu. Tu dari sudut ilal hadis pula tu payah. Kemudian hadis sahih adalah yang bersambung sanadnya dengan nukilan perawi yang adil, dhabit, daripada perawi sepertinya hingga ke hujung sanad tanpa syadz dan juga illah. Jadi yang ni mungkin kita akan bincangkan dengan agak panjang. Kemudian yang berkenaan dengan taqwiyatul hadis yang saya kemukakan selepas daripada tu, mungkin tidak akan dibincangkan, sebab ada permintaan supaya perincikan berkenaan dengan ta'arif definisi hadis sahih ni dulu. Yang ni dulu. Kemudian berkenaan dengan macam mana hadis dhaif boleh naik jadi sahih. Dhaif boleh naik jadi hasan. Kemudian dhaif, antara dhaif tu pula yang tu mungkin kita tengok keadaan lah. Tengok kesempatan. Baik. Hadis sahih. Mana hadis yang bersambung sanadnya? Ittisalus sanad. Mana sanadnya bersambung. Mana sanad bersambung? Iaitu sanad daripada penghimpun kitab hadis. Penghimpun kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi dan seterusnya. Daripada dia sehingga kepada Nabi SAW kalau hadis. Kalau athar pula mana kepada sahabat dan sebagainya. Jadi bersambung sanad ni dapat dipastikan sanad itu, ittisalus sanad tu dapat dipastikan. Dipastikan tu berdasarkan kepada kajian ulama-ulama hadis. Mana daripada seorang perawi kepada seorang perawi yang lain dapat dipastikan paling kurang dia kedua-duanya adalah sezaman. Mu'asir, mana sezaman. Mana perawi yang pertama sezaman, sempat dengan perawi yang kedua. Begitu juga perawi yang kedua sempat dengan perawi yang seterusnya. Itu dari segi itu syarat yang paling rendah di dalam masalah ittisalus sanad, bersambung sanad. Mana dapat dipastikan? Bukan kata perawi yang bawah tu lahir dia lahir pada tahun 2000. Perawi atas pada dia tu meninggal pada tahun 99. Tu mana dengan sendirinya tertolak hadis tu. Itu yang paling rendah. Kemudian yang tinggi lagi daripada tu, setengah ulama mana pastikan dia imkanul liqa.
mana ada kemungkinan bertemu. Ada kemungkinan bertemu. Kemungkinan bertemu antara perawi yang pertama dengan perawi yang kedua. Sama ada dia duduk dalam satu negeri, satu tempat. Mana kalau perawi yang pertama ni duduk dia di tempat yang jauh, tidak mungkin bertemu. Dalam usia dia tu tidak mungkin bertemu, maka tidak boleh diterima. Ada setengah mana yang lebih ketat lagi syarat ittisalus sanad, mana bersambung sanad tu. Setengah ulama yang lebih lagi dari segi syarat dia tu seperti Imam Bukhari, mana lebih ketat lagi syarat dia, iaitu bukan semata-mata imkanul liqa, kemungkinan bertemu, pasti bertemu, dan ada bukti bahawasanya perawi yang pertama mendengar hadis daripada perawi di atasnya, perawi yang kedua, dan begitulah seterusnya. Mana mesti wajib, mesti ada bukti sabit, thubutul liqa, sabit bertemu, pasti bertemu, kemungkinan bertemu, tidak boleh diterima. Walaupun ulama lain seperti Imam Muslim dan juga ulama-ulama yang lain terima imkanul liqa, kemungkinan bertemu. Tapi setengah seperti Imam Bukhari, dia lebih ketat lagi syarat dia, wajib thubutul liqa, mana sabit, kedua-duanya bertemu, sabit pasti di dalam mana riwayat-riwayat yang lain, hadis yang lain. Itu dari segi bersambung sanad. Jadi ni keistimewaan agama kita, mana agama kita diyakini dengan cara yang sedemikian. Ilmu ini ilmu yang tidak ada di dalam agama-agama yang lain, zaman-zaman yang lain. Ada hanya di dalam Islam, agama kita Islam, dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ini keistimewaan kepada kita, keistimewaan yang mesti dijaga, mesti kita kena jaga. Mana itu tugas kita, menjadi fardu kifayah. Mesti kena ada setiap zaman orang yang mana bertugas, hijrah dianya jaga yang ni, jaga keistimewaan ilmu sanad. Dengan nukilan perawi yang adil, perawi yang adil dhabit. Jadi berkenaan dengan perawi yang adil dhabit ni, kita pinjam saya beritahu Ustaz ni tadi nak pinjam kitab kerja dia. Kita tengok kitab kerja dia, kitab kerja Jarh wa Ta'dil tu, muka surat 10. Sebab sebenarnya kalau kira maklumat awal, masa sebelum saya buat kitab kerja ni, maklumat awal benda ni tak perlu dibahaskan. Sebab mengikut maklumatnya, mana yang datang ni kira dah tahu dah. Tahu dah definisi sahih, dah tahu dah adil, dhabit, tak perlu bahas. Jadi sebab tu saya lebih menekan kepada berkenaan dengan taqwiyatul hadis, menguatkan hadis yang lemah. Beberapa usul dan kaedah yang saya kemukakan. Tetapi disebabkan diminta untuk mana merendahkan sikit, jadi kita bincang agak mungkin taqwiyatul hadis tu setengah-setengah tu mungkin kita bincang. Adil, muka surat 10 tu dia. Perawi yang adil, pengertian adalah. Khatib Al-Baghdadi menukilkan daripada Qadhi Abu Bakr Ibn Tayyib bahwasanya keadilan yang dikehendaki pada saksi dan pencerita perawi. Perawi ini mana pewarta hadis, iaitu keadilan yang merujuk kepada lurus agamanya, istiqamah, sejahtera pandangannya, tidak ada kefasikan dan seumpamanya yang menyebabkan keadilannya terbatal. Seperti perbuatan yang ditegah sama ada anggota tubuh badannya atau hatinya. Dan sewajibnya dikatakan pada semua sifat keadilan ialah mengikuti perintah-perintah Allah dan menahan diri daripada melakukan sesuatu yang menggugurkan keadilan. Kemudian syarat keadilan. Syarat keadilan itu berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Jadi daripada ayat Al-Quran ni, mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan di dalam berjual beli mengambil saksi yang adil. Kalaulah di dalam urusan penceraian mestilah mempunyai saksi yang adil. Kalau di dalam urusan penceraian pun memerlukan kepada saksi yang adil, di dalam urusan agama lebih lagi mempunyai mana perawi pewarta yang menukilkan agama itu merupakan seorang yang adil. Jadi adalah ni mana lebih menjurus kepada keadilan dari sudut agama, dari segi agama. Mungkin kita boleh tengok. Tak payah, tak apa. Jadi makna seorang yang tidak fasik, tidak melakukan dosa-dosa besar,
tidak berterusan di dalam melakukan dosa-dosa kecil, dan mana mentaati agama. Tidak ada tidak ditohmah, tidak ditohmah dengan pembohong, dengan bid'ah, terutama sekali bid'ah i'tiqadi, qadariyah ke rafidhah ke, tidak ada. Mana tidak ditohmah, tidak dituduh, ataupun lebih tidak dituduh. Kalau sudah pasti itu lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi dia ni Syiah muhtarik, Syiah pekak, memang Syiah original, pure. Tu lebih-lebih lagi. Kalau muttaham pun, muttahamun birraf, sudah cukup. Sudah cukup untuk meletakkan perawi itu bukan sebagai perawi yang adil. Dhabit. Dhabit pula sebelah tu, muka surat sebelah tu. Dhab bermaksud daya hafalan perawi terhadap periwayatannya jika beliau menyampaikan dari ingatannya dan penjagaannya terhadap cacatannya. Jika beliau menyampaikan riwayat dengan cacatannya. Catatannya. Catatannya. Mana dhab ni, kalau dia meriwayatkan hadis berdasarkan hafalan, mana dia ni orang yang kuat daya ingatannya. Dia kena itu dhab. Kalau dipastikan seseorang perawi itu dia meriwayatkan hadis, dia ni seorang yang kuat ingatan, dan dia meriwayatkan hadis berdasarkan ingatan dia, sudah memadai, sudah boleh diterima. Sebab tu setengah-setengah perawi kadang-kadang mana ulama mengklasifikasikan dia, mana kalaulah pada ketika dia berada di sini riwayat dia boleh diterima, tetapi bila mana dia berada di sini riwayat dia tidak boleh diterima. Kenapa? Kerana pada ketika dia berada di sini dia masih lagi kuat ingatannya. Tetapi bila mana dia berpindah ke tempat ini, dia sudah tidak lagi kuat ingatannya, bercelaru. Seperti contoh, mungkin Ustaz Hanif akan sebut, mungkin ada contoh-contoh dia, seperti kita kata Zuhri. Mana ada ketika dia ulama ada di Kufah umpamanya, kalau dia meriwayatkan hadis, riwayat dia daripada orang Kufah tidak diterima. Sebab apa? Sebab situ ada masalah sikit. Masalah dari segi ingatan. Begitu juga banyak lagi kalau kita tengok seperti Musannaf Abdul Razak. Musannaf Abdul Razak mana ulama pun klasifikasi juga. Mana Musannaf Abdul Razak kalaulah berdasarkan kepada Ishaq bin Ibrahim, kalau tak silaplah Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari, maka ulama tak terima. Mana kena cek dulu, kena pasti dulu. Sebab apa? Sebab dia ambil musannaf tu pada ketika Abdul Razak sudah agak bercelaru. Mana dia ada. Itu dari segi dhab, dari segi ingatan. Dan penjagaan terhadap cacatannya jika beliau menyampaikan riwayat dengan catatannya. Mana kalau seorang perawi itu dia ada buku catatan, dia ada catik. Catatan dia tu, kalaulah pada ketika catatan dia tu masih ada, maka diterima riwayat dia. Tetapi kalau terbukti di dalam sejarah dia pernah hilang ataupun terbakar dan dia bukan tergolong dari orang yang kuat ingatan, maka riwayat dia selepas dari riwayat dia kena kaji. Dia riwayat ni siapa yang riwayat daripada dia? Orang ni orang yang riwayat daripada dia ni hidup zaman mana? Zaman bila? Zaman bila? Kalau dibuktikan orang yang meriwayatkan daripada dia tu meriwayatkan pada ketika catatan dia tu telah hilang, telah musnah, maka riwayat itu tidak boleh diterima. Kalau ada sokongan dengan riwayat yang lain boleh diterima. Kalau tak ada sokongan maka tidak boleh diterima. Seperti Ibnu Lahiyah dan sebagainya. Mana ada ulama dari segi dhab, ini dinilai dari sudut dhab. Setengah perawi itu tidak boleh diterima tu, sebab dhab dia tu kurang. Tidak boleh diterima peringkat sahih. Mungkin peringkat hasan boleh. Setengah ulama diterima di suatu ketika dari segi dhab, di suatu ketika yang lain tidak diterima dari segi dhab dia tu. Kemudian di dalam Jami'ul Usul, Ibnul Athir menta'arifkan dhab sebagai satu ungkapan tentang penjagaan dalam bab ilmu. Ia mempunyai dua sudut. Pertama, memperolehi ilmu ketika mendengar, dan menjaga, mengingati setelah mengetahui ketika menyampaikannya. Dhab berarti perawi itu tidak buruk hafalan, tidak banyak melakukan kesilapan,
Tidak bercanggah dengan perawi-perawi yang thiqah, tidak banyak waham dan tidak lalai. Ini pun ciri-ciri perawi yang dhab dia tu kuat. Tidak buruk hafalan. Seperti tadi. Tidak banyak melakukan kesilapan. Mana di dalam riwayat dia ulama mana dapat menilai bahawasanya dia ni bukan jenis perawi yang melakukan kesilapan. Tetapi kalau perawi itu banyak melakukan kesilapan, banyak riwayat dia ada selalu masalah. Kalau dibandingkan dengan riwayat yang lain, riwayat dia ada sikit. Yang ni kurang sini. Yang ni ada lebih sini. Jadi perawi yang macam tu, riwayat dia kena kaji. Kena teliti dulu riwayat dia tu. Tidak bercanggah dengan perawi-perawi yang thiqah. Mana riwayat dia tu, dia ni bukan perawi yang banyak meriwayatkan syudzuz, hadis-hadis yang syadz ataupun mungkar, manakir, hadis-hadis yang mungkar. Syudzuz, hadis yang syadz, iaitu hadis daripada seorang perawi yang thiqah, hadis daripada seorang perawi yang thiqah bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah. Mana kalau kita kata seorang perawi itu, dia tu thiqah. Dia tu mana tidak fasik, dia tu bagus, thiqah, dipercayai. Tetapi riwayat dia tu dari segi peribadi thiqah. Tetapi riwayat dia tu banyak riwayat dia tu bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah daripada dia. Maka perawi itu dipanggil perawi syadz. Jadi perawi syadz, hadis dia tu kena nilai, kena tengok. Mana mungkin hadis dia tu tidak boleh mencapai tahap sahih sebab dia banyak meriwayatkan hadis mungkar, hadis syadz. Kemudian perawi mungkar iaitu seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis, perawi yang dhaif, mana tidak thiqah, dhaif. Dia banyak meriwayatkan hadis yang bercanggah dengan perawi-perawi yang thiqah. Kalau hadis dia mesti bercanggah. Biasanya hadis dia ni bercanggah dengan perawi yang thiqah. Perawi yang thiqah kata tidak, dia kata ya, canggah. Jadi perawi yang sebegini dipanggil perawi mungkar. Yang mana kalau kita tengok di dalam kitab-kitab ilmu rijal, mana dia kata rawal manakir. Dia ni banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Jadi perawi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar, perawi ini adalah dhaif. Mana perawi di dalam sanad hadis yang ada perawi macam ni, hadis tu tidak boleh mencapai tahap sahih. Bahkan hasan pun tidak boleh. Tidak banyak waham, mana tidak banyak keliru. Mana perawi itu tidak jenis keliru. Orang kata begini, dia kata dia faham begini. Tidak banyak. Dan tidak lalai. Berdasarkan kepada definisi-definisi tadi, dhab dapat dikelaskan kepada dua bahagian. Pertama, dhab as-sad, iaitu penjagaan hafalan. Bermaksud perawi itu mengingati apa yang dihafalkan. Itu satu. Yang kedua, dhab al-kitab, dhabtul kitabi, iaitu penjagaan dari segi tulisan. Mana perawi ini menjaga buku catatannya daripada sebarang pengubahan dan atau penukaran, penambahan atau pengurangan jika beliau menyampaikan sesuatu hadis. Mana pada ketika dia tahdits, meriwayatkan hadis daripada mana catatan dia tu, daripada buku dia tu. Kemudian ada lagi syarat dhab pula tu. Tak apalah. Jadi itu lebih kurang. Mana itu ta'rif hadis sahih, kemudian hadis hasan pula, iaitu hadis yang rendah sedikit daripada taraf hadis sahih. Dengan perawi dia tu lebih rendah daripada darjat perawi sahih dari segi hafiz dan dhabit. Tetapi perawi itu benar, thiqah dan terpelihara daripada tuhmahan yang mencacatkan keadilannya. Mana perawi hadis hasan pula, perawi yang mana darjat dhab dan juga hafiz dia tu ingatan, dhab mana kemas dari sudut ingatan, dari sudut catatan tadi. Kemudian perawi itu thiqah juga, perawi itu tetap thiqah, cuma dari sudut dhab itu kurang daripada perawi sahih. Mana dia ada perawi yang kuat ingatan dia, yang ni kurang sikit ingatan dia.
Dia sendiri itu bagus. Dia sendiri bagus, thiqah. Mana bukan kata seorang yang dituduh, dituhmah dengan bid'ah ke, tidak. Lebih lagi mana dia tu tidak bid'ah, tidak melakukan bid'ah i'tiqadilah terutama sekali. Dituduh pun tidak. Kemudian dari segi berbohong apa, tidak. Tidak, dia perawi yang thiqah. Cuma dari segi dhabit dia tu rendah lagi daripada perawi sahih. Maka hadis itu adalah hadis hasan. Jadi hadis hasan ni berada di tengah-tengah di antara sahih dan juga dhaif. Jadi dia lebih rendah daripada sahih, tapi lebih tinggi daripada dhaif. Baik. Kemudian sesuatu hadis itu bila mana dikatakan sahih, dia memberi makna hadis tersebut memenuhi syarat-syarat sahih dari segi isnad. Syarat sahih seperti yang dikemukakan di atas, iaitu sanadnya bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mana tadilah, mana tidak ada syad, tidak ada illah. Bukan bermakna benar-benar diyakini ia berada di kedudukan tersebut, tetapi besar kemungkinan dan berat sangkaan saja. Mana sesuatu hadis bila mana dikatakan sahih, al hadis sahihun, sahihul isnad, sanadnya adalah sahih, maka dari segi besar kemungkinan zon qawi, dari segi berat sangkaan dia adalah hadis sahih. Tetapi untuk diyakini dia sememangnya sahih, benar-benar sahih, itu pun tidak boleh dikatakan juga, tidak boleh juga. Kerana kemungkinan berlaku silap, keliru, lupa ataupun lain-lain daripada seorang perawi yang thiqah. Mana perawi yang thiqah baik kadang-kadang berlaku kesilapan, berlaku kekeliruan. Begitu juga bila dikatakan hadis tidak sahih, maka bermakna tidak sahih dari segi sanad, kerana tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Bukan bermakna dusta yang diyakini berlaku pada hadis tersebut, kerana ada kemungkinan orang yang banyak keliru, tersilap atau lupa, kadang-kadang ia tepat ketika meriwayatkan hadis tersebut. Itu pun satu kaedah juga. Walaupun pada dasarnya bila mana sesuatu hadis itu sahih sanad dia, maka sahih lah. Cuma nak diyakini sebagai sesuatu hadis itu benar-benar sahih sehingga boleh mencapai tahap boleh dijadikan hujah di dalam akidah, tidak boleh. Ini adalah kerana tidak boleh ditasihkan dengan yakin selain daripada hadis mutawatir, kecuali sesuatu hadis yang mutawatir. Jadi yang ni satu mana pembahagian pula mutawatir dan juga ahad. Ini pembahagian dari sudut dari sudut mana sampainya sesuatu hadis, dari sudut sesuatu hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada melalui jalan yang ahad, mana satu jalan ataupun beberapa jalan, 2-3 jalan sahaja, dan yang satu lagi mutawatir melalui jalan-jalan yang banyak, turut banyak dia. Cuma ulama berbeza pendapat pula lah mutawatir tu berapa perawi pada setiap generasi, daripada generasi sahabat, generasi tabi'in dan seterusnya tu berapa perawi kena ada. Setengah kata 10, setengah kata 40, setengah kata 100. Yang tu ada khilaf pula. Kemudian hadis sahih pula dia ada peringkat-peringkat dia pula. Yang ni tengoklah, tengok di situ. Kemudian seterusnya hadis mardud pula, iaitu dikenali dengan hadis dhaif. Hadis dhaif iaitu hadis yang tidak terdapat padanya salah satu ataupun lebih daripada satu sifat hadis sahih atau hasan. Mana hadis dhaif tidak menepati syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Tidak menepati syarat itu dari segi perawi, dari segi ittisalus sanad, berhubung sanad, dari segi perawi itu thiqah, tidak muttaham bil kadzib apa tu. Kemudian punca mardud sesuatu hadis disebabkan keguguran pada sanad ataupun kecacatan pada perawi. Kemudian hadis dhaif tu pula dia terbahagi kepada dhaif dari sudut sanad dia tu terputus, ataupun perawi dia tu cacat, perawi itu tidak thiqah dan sebagainya. Kemudian kedua-dua bahagian tu ada pembahagian masing-masing. Tapi pembahagian tu sebenarnya tidak dibincang dah di sini. Kemudian sebab di sini mana
sebenarnya saya nak bincangkan dari sudut taqwiyatul hadis, mana menguatkan sesuatu hadis yang dhaif menjadi hasan, ataupun seterusnya hasan menaik kepada peringkat sahih. Bahkan setengah ulama mengatakan sesuatu hadis yang dhaif kadang-kadang boleh mencapai peringkat tahap sahih li ghairi. Jadi rasanya berkenaan dengan perbincangan ni mungkin kita tidak berkesempatan. Cuma mungkin ada boleh tengok lagi. Kemudian hadis hasan, yang ni tengoklah, boleh baca. Kemudian hadis dhaif 2.2. Kemudian kita tengok yang mungkin ada perbezaan pendapat, ada polemik antara mutaqaddimin dan juga mutaakhirin. Iaitu seperti 2.3. Iaitu Imam Suyuti menukilkan pendapat sebahagian ulama yang menghukumkan sesuatu hadis sebagai sahih bila mana ulama menerimanya. Ulama menerimanya dengan baik. Talaqi bil qabul ni. Walaupun tidak mempunyai sanad yang sahih. Dari segi sanad tidak sahih. Tetapi ulama terima dengan baik menjadi pengamalan di kalangan ulama. Contoh dia yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam Istidkar, bila mana ia menyebutkan daripada Imam Tirmizi bahwasanya Imam Bukhari mensahihkan hadis huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Sedangkan ahli hadis tidak mensahihkan hadis yang seperti itu. Maka beliau Ibnu Abdul Bar berkata, akan tetapi di sisiku hadis tersebut adalah sahih kerana ulama telah menerimanya dengan baik. Kena tengok kita asal. Mungkin ada silap sikit ni. Tak apa, kita tinggal. Itu. Begitu juga hadis la wasiyata liwarithin dan hadis al-qatilu la yarithu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya dan lain-lain kitab adalah dhaif sanadnya. Namun begitu disebabkan ianya diterima dengan baik oleh ulama, maka ia boleh dijadikan sebagai hujjah. Mana ulama terima sebagai hujjah. Sebab apa? Sebab diterima baik oleh ulama. Seperti contoh bila mana Imam Tirmizi mengatakan di dalam hadis, di dalam kitab dia tu, di dalam sunan dia tu, Imam Tirmizi kata wal amalu ala hadza inda ahli ilm. Mana amalan adalah berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu. Mana ahli ilmu beramal dengan hadis tersebut. Walaupun dari segi sanad Imam Tirmizi itu dhaif. Sanad dhaif, tetapi ulama terima. Ulama amal. Terima dari segi ta'amul, terima. Maka hadis itu dikira mana naik kepada darjat sahih bila mana diterima sebagai amalan ulama. Seterusnya kaedah ini diterima oleh ulama yang datang sesudah itu. Antaranya apa yang disebutkan oleh Ibnu Abidin sebagai menukilkan kata-kata Ibnul Hummam di dalam kitabnya At-Tahrir, yaitu seorang mujtahid bila mana ia berdalilkan kepada sesuatu hadis, maka itu adalah sebagai pentashihan terhadap hadis tersebut. Kemudian Zafar Ahmad Uthmani di dalam Qawaid, di dalam kitab dia Qawaid fi Ulumil Hadis, dia mengemukakan beberapa contoh serta pendapat ulama untuk menguatkan lagi usul ini. Jadi Al-Qawaid fi Ulumil Hadis ini muqaddimah kepada I'la'us Sunan. I'la'us Sunan sebuah kitab berapa belah jilid yang kitab hadis untuk menguatkan mana mazhab Imam Abu Hanifah. Baik. Itu satu. Mana hadis yang dhaif dikuatkan berdasarkan kepada ta'amul ulama. Ulama terima. Yang bukan ta'amul, ulama terima dengan baik hadis tersebut. Bila mana ulama terima dengan baik. Begitu juga sesuatu hadis 2.4. Hadis dhaif bila mana ia disokong oleh ta'amul, terbukti menepati amalan sahabat dan tabi'in. Maka hadis tersebut diterima sebagai hujjah oleh ulama dan dijadikan sebagai dalil di dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Sebagai contoh hadis talak hamba perempuan adalah 2 talak dan iddahnya adalah 2 haid adalah dhaif dari sudut sanad.
Akan tetapi bila dinilai dari sudut pengamalan di sisi sahabat dan tabi'in, maka hadis ini diterima sebagai hujjah. Ini disebutkan oleh Imam Tirmizi di dalam bab berkenaan talak perempuan. Selepas mengemukakan hadis tersebut, beliau berkata, qala Abu Isa hadits Aisyah haditsun gharib la na'rifuhu marfu'a illa min hadits Muzahir ibni Aslam. Wa Muzahir la na'rifu lahu fil ilm ghayra hadha al hadits wal 'amalu ala hadha عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. Jadi ini makna hadis itu Imam Tirmizi sendiri mengakui bahawasanya hadis itu adalah dhaif. Dia adalah dhaif. Tetapi diterima hadis itu sebab apa? Sebab ta'amul sahabat dan juga tabi'in menjadikan hadis tersebut sebagai amalan. Kemudian saya tulis, lihat poin 2.7. 2.7. Kita tengok 2.7. Iaitu pendhaifan mutaakhirin terhadap sesuatu hadis yang dipegang oleh mutaqaddimin, terutamanya mujtahid mazhab. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain-lain mujtahid tidak dapat memberi kesan serta menyebabkan pendapat mereka tertolak. Ini kerana suatu hadis yang dipegang oleh imam-imam mujtahid tersebut sampai kepada mereka berdasarkan sanad yang sahih. Namun begitu sanad yang sampai kepada generasi seterusnya, iaitu pengumpul hadis adalah sanad yang dhaif, sehingga ulama mutaakhirin mendhaifkan hadis tersebut. Ini bermakna hadis tersebut dhaif berdasarkan kepada perawi selepas imam-imam mujtahid, bukannya berdasarkan kepada perawi yang sampai kepada tahap setakat mereka. Jadi ini mana satu perkara yang mana timbul juga perselisihan di kalangan kita pun timbul, iaitu sesetengah kalangan mengatakan imam-imam mujtahid mazhab, seperti kata Imam Syafi'i berpegang kepada hadis dhaif, Imam Abu Hanifah berpegang kepada hadis dhaif. Setengah-setengah berpendapat begitu, kata begitu. Apa ni Imam Syafi'i ni? Hadis dhaif dia guna. Imam Abu Hanifah ni hadis dhaif dia guna. Macam mana ni? Pegang pendapat mazhab pula ni. Tu. Itu mana kita dengar. Mana ada pendapat yang mengatakan begitu. Yang sebenarnya tidak. Itulah pendhaifan mutaakhirin. Orang kemudian mendhaifkan hadis yang dipegang oleh mutaqaddimin seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, imam-imam mujtahid itu tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan. Sebab apa? Sebab imam-imam mazhab itu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya, mereka berpegang kepada hadis tersebut berdasarkan kepada sanad mereka. Sanad mereka. Sanad mereka kalau kita nak tengok di dalam musnad masing-masing. Musnad Abu Hanifah, musnad Abi Hanifah, musnad Syafi'i dan macam-macam lagi. Jadi mereka bersandar berpegang kepada hadis tersebut bukan berdasarkan kepada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi selepas daripada mereka. Imam Tirmizi menerima hadis tersebut melalui sanadnya sendiri yang dhaif. Dhaif dinilai dari segi dinilai berdasarkan kepada penerimaan Imam Tirmizi. Tetapi tidak dhaif dinilai dari segi penerimaan Imam Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah. Sebab mereka tu atas lagi daripada Imam Tirmizi. Imam Abu Hanifah ada hadis dia yang sunaiyat. 2 perawi sahaja. Di antara Imam Abu Hanifah dengan Nabi, 2 perawi sahaja. Sedangkan Imam Tirmizi 5, 6. Mana dia lebih atas lagi, lebih tinggi lagi. Jadi sebab tu tidak timbul soal imam-imam mujtahid ini berpegang kepada hadis yang dhaif. Tidak timbul sebenarnya. Mereka sebenarnya berpegang kepada hadis yang sahih berdasarkan kepada sanad mereka sendiri. Mana bukan berdasarkan kepada sanad di dalam Tirmizi, di dalam Abu Daud, di dalam Ibnu Majah dan sebagainya. Bukan. Itu keliru. Kadang-kadang kita keliru. Kita tengok, Imam Syafi'i dia pegang pada hadis ni, sedangkan hadis ni dhaif ni. Tengok dalam Tirmizi, tengok dalam Ibnu Majah ni, dhaif ada ni. Macam mana Imam Syafi'i ni? Kita pelik pula. Sedangkan dia sudut lain. Dia melalui sanad yang lain. Jadi rasanya setakat itu dulu untuk pembentangan saya pada pagi ini. Disebabkan oleh masa pun tidak mengizinkan, dan juga perbincangan berkenaan dengan ilmu ni cukup luas sebenarnya. Kertas kerja ni jauh ni, sangat sedikit. 1/10 atau 1/100 pun mungkin. Rendah sikit sangat ni. Luas, sangat luas. Mana perbincangan berkenaan dengan makbul mardud ni. Jadi saya rasa saya berhenti dulu setakat ni.
untuk sesi pembentangan mungkin ada sedikit sebanyak persoalan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Hasim telah menyampaikan pilihan jasa 5 yang agak ekspresif mantap. Dan khususnya kita sesi soal jawab. Macam biasa Tengah betul ya, Mak? tulis. Ya, tengah betul, tengah duk betul. Telefon dalam ni kira boleh tu ni. Jawab lagi. Apa dia ni? Saya dua. Hadis ala sadr. Oh, ni hadis masalah semaya ni dia. Oh, masalah solat letak tangan atas dada ni. Ala sadri, ulama berbeza pendapat akan sahih, hasan, dhaif atau syadz. Jadi apakah cara terbaik untuk memilih status hadis tersebut? Dia masalah berkenaan dengan sifatus salah lah ni. Jadi sebenarnya hadis-hadis berkenaan dengan masalah ni saya pun tidak berapa ingat sangat, tidak berapa bagi tumpuan sangat. Cuma secara sepintas lalu, secara umum saya beritahu secara umum. Sekejap. Secara umumnya iaitu hadis berkenaan dengan masalah sifatus salah sesetengah pengamalan tidak sabit dengan jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mana sahihlah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam setengah tu. Seperti antara dia masalah letak tangan pada ketika qiyam. Masalah letak tangan tu dari segi atas bawah lah, dari segi pegang tu yang tu sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar supaya pegang setengah riwayat mana menyebutkan pegang sini. Yang ni saya rasa saya nak sebut sebab ada berlaku kekeliruan berkenaan dengan masalah pegang. Ada setengah riwayat mengatakan lengan. Setengah riwayat mengatakan lengan tengah, lengan belakang belakang tapak pergelangan tangan dia tiga tempat. Lengan, pergelangan tangan dan juga dia panggil belakang tapak tangan. Setengah riwayat yang lain. Jadi berdasarkan kepada riwayat-riwayat tu, setengah ulama dia mentarjih, mana dia kata yang kuat mana hadis pegang di lengan, mana dia pegang lengan. Tetapi pendapat yang paling tepat iaitu sini. Mana sebab ada riwayat yang lain yang menyebutkan mana belakang tapak tangan, mana pergelangan tangan dan juga lengan. Mana itu untuk maksud di dalam setengah riwayat yang mengatakan lengan itu iaitu sebahagian daripada lengan. Mana sebahagian daripada lengan pun pegang, belakang tapak tangan pun pegang, kemudian di tengah ni di pergelangan tangan pun pegang. Itu yang lebih tepat. Cuma masalah soal cara pegang tu pegang begini ke itu ikhtilaf ulama. Setengah kata pegang beginilah lebih baik, setengah kata begini sebab yang tu tidak jelas. Cuma ada satu kekeliruan yang timbul. Sebab saya sendiri bila saya ada mengajar di satu masjid, bila mana sampai kepada bab sifatus salah, kitab Mishkat tu, jadi saya sebutlah sifat salah kaifiat dia begini. Ada seorang pelajar tu, pelajar universiti mana tak ingat, dia pun belajar dekat U juga. Jadi dia pun jumpa saya lepas pada tu. Dia kata, ustaz, dia kata di dalam kitab sifatus salah Syekh Albani dia kata di sini. Bahkan dia kata yang kata pegang sini ni tak betul. Saya terkejut. Macam mana ni? Kata gini. Minggu depan bawa kitab tu. Dia pun bawa terjemahan Indonesia. Dia bawa, saya baca. Dia kata pegang siku. Kata siku. Dia bawa lah. Rujukan dia Nasai, Abu Daud. Saya pun balik tengok Nasai, tak
ada. Macam mana ni? Kita pun muskil. Takkanlah Syekh Albani ni tersilap baca ni, pelik ni. Pelik. Saya pun cari yang asal. Saya sendiri pun tak ada kitab tu. Tak tahu pula, ada rupanya ada dalam PDF tu adalah. Tapi tak tengok, sebab tak tengok, main download saja tak tengok, tak tahu. Jadi tanya kawan, dia pun bagi. Tengok, Arab lain. Yang bahasa Arab lain, edisi terjemahan dia salah, 100% salah. Kena beringat. Mana kena beringat. Tapi itulah kita kata dia. Nak nilai ke mana? Saya ni tak boleh baca Arab ni. Ke mana pula? Tu pun payah juga. Tapi itu yang saya sendiri jumpa. Mana tengok, apa terbalik. Tahu. Jadi yang mana di dalam terjemahan yang mengatakan Syekh Albani kata pegang sini tu tak betul. Tak betul. Sebab saya tengok ramai juga di kalangan geng-geng sunnah lah yang pegang macam ni. Mungkin dia tengok kitab tu. Boleh jadi. Tak ingat terbitan. Tapi buku tu cetak Syamil. Tadi kena beringat. Mana dia sebab dia banyak. Tapi cuma terjemahan tu Indonesia lah. Indonesia. Terjemahan Indonesia. Jadi mana terjemahan kitab mana Nasruddin Albani pun yang tu pun kena nilai-nilai, kena tapis-tapis pula dah. Tapi nak buat macam mana? Dia boleh canggih. Itu dari segi peganglah. Kemudian dari segi letak tu semuanya kebanyakannya berdasarkan kepada amal sahabi, amal sahabat. Mana setengah sahabat dia kata atas pusat, macam-macam lagi lah. Kemudian di dalam masalah letak tangan ni, dada ke bawah dada, kata pusat ke bawah pusatnya, itu masing-masing ulama berbeza pendapat pula. Setengah dia tolak hadis ni berdasarkan kepada hujah dia, dalil dia masing-masing. Mana kita nak kata suatu pendapat yang pasti mesti Nabi pegang atas dada ke? Tak boleh juga. Tak boleh. Sebab masing-masing hadis yang meriwayatkan berkenaan dengan asar sahabat, yang meriwayatkan berkenaan dengan masalah letak tangan atas dada, masing-masing ulama ni tak terima yang ni, dia ada hujah dia. Yang ni tak terima yang ni, dia ada hujah dia. Ada dalil masing-masing. Yang mana masing-masing kita tak boleh tolak. Cuma masing-masing setengah kata dia nak pegang yang ni, terserah. Nak pegang yang ni, terserah. Cuma yang pastinya pegang tu macam ni, duduk tengah. Jangan duduk sengit sebelah kiri kanan. Yang tu yang kalau kita tanya kenapa sengit ni, dia kata sebab hati duduk sini, kita kena tu dari segi akli sajalah. Akli saja tu. Agama ni tidak dinilai dari sudut akli. Yang tu kita kena jelas yang tu. Jadi cara terbaik tu tu perbahasan yang lain lah. Saya pun tak ingat. Kena tengok. Kemudian metodologi Maulana Zakaria di dalam menukilkan hadis-hadis di dalam kitabnya Fadail Amal. Di dalam masalah ni kalau nak katakan banyak hadis maudhu' itu rasanya tidak tepat. Dhaif memang banyak. Kalau maudhu' mungkin berkenaan dengan cerita-cerita. Berkenaan dengan cerita-cerita di dalam kitab-kitab Fadail Amal Maulana Zakaria memang ada masalah. Cerita sufi tu, cerita sufi ni, yang tu dia agak tidak bertapis. Kalau berkenaan dengan masalah Fadail Amal, amalan ni boleh dikatakan secara keseluruhannya paling rendah dhaif ma'mul. Maknanya dhaif yang boleh diamalkan. Mana bukan sampai kepada tahap dhaif yang tidak boleh diamalkan, kan? Cuma yang tu kalau nak perincian tu dia kena tengok satu-satu lah. Tetapi kalau masalah cerita, yang tu sepupu dia Maulana Habibur Rahman Kandahlawi sendiri kritik. Tengok Zakaria ni, dia kata dia sama anak beranak dia, boleh lah kata gitu. Kita tak boleh kata dia sama anak beranak dia ni. Tengok Zakaria ni, apa cerita ni pun bawa, dia kritik. Mana sepupu dia sendiri kritik dia. Masalah cerita-cerita yang terdapat di dalam buku-buku Fadail Amal tu. Yang tu mana kita kena buat hijau semula lah kalau siapa-siapa sanggup. Itu. Kemudian Maulana Zakaria ni, mana dia bukan calon-calon orang ni, mana dia sahih, dia syarah Bukhari, kitab Bukhari pun dia syarahkan, dan banyak lagi lah. Mana kedudukan dia tu tinggi. Jadi kita nak kata kepada dia mudah-mudah tu hanya orang yang tidak mengenal dia saja. Kalau orang tak kenal dia tak tahulah.
Kalau orang yang kenal dia, tak berani. Kita tengok dia punya apa? Al-abwab wa tarajim dia tu sudah cukup. Sudah cukup. Tak payah bercakap dah. Penyusunan dia, kitab dia Al-abwab wa tarajim li Sahihil Bukhari. Mana dia bahas bab-bab dan tajuk-tajuk yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Tu pun sudah menampakkan kepada kita ketinggian ilmu hadis beliau. Cukup. Lepas tu syarah Lami'ud Darari lagi, usul-usul yang dia bawa lagi dalam tu memang tinggilah. Itu lebih kan. Mohon penjelasan tentang hadis muallaq. Hadis muallaq ni. Hadis muallaq. Hadis muallaq pada dasarnya adalah dhaif. Dhaif. Hadis muallaq ni mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Hadis muallaq ni iaitu hadis yang dibuang sanad bawah dia. Sanad bawah buang. Sebut yang atas lalu. Terus sebut yang atas. Sanad bawah ni daripada siapa-siapa tak sebut. Terus sebut